Assalamualaikum and hi from us. Tajuk kami ialah Geografi Bab 3, Pengaruh Pergerakan Bumi terhadap Cuaca dan Iklim. Ahli kumpulan kami terdiri daripada dua orang ahli, iaitu Nur Rasyika Hidayah dan Nur Ain Jamila. Kami dari kelas 2 Harmoni. Isi kandungan yang terdapat dalam video ini ialah 3.1 Pergerakan Bumi, 3.2 Putaran Bumi, dan 3.3 Peredaran Bumi. 3.1 Pergerakan Bumi. Pertama, sistem Suria terdiri daripada matahari dan 8 buah planet yang utama. Kesemua planet ini beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Kedua, pergerakan bumi dalam sistem Suria berlaku melalui dua cara, iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. Ketiga, bumi berputar pada paksinya sambil beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang berbentuk elips, yakni bujur. 3.2 Putaran Bumi. Bumi berputar pada paksinya yang mempunyai kecenderungan sudut 23,1/2 darjah pada saat tegak. Putaran bumi adalah dari arah lawan barat ke timur atau mengikut arah lawan jam. Satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam atau 1 hari. Kesan-kesan putaran bumi. Pertama, kejadian siang dan malam. Bahagian yang tidak menerima pancaran matahari akan mengalami waktu malam, manakala bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang. Perbezaan waktu tempatan. Bumi mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu putaran, yakni 360 darjah. Dalam setiap jam, bumi akan berputar sebanyak 15 longitud atau 4 minit bagi setiap satu longitud. Kedua, kesan putaran bumi dalam tempoh 24 jam telah mewujudkan 24 zon waktu, iaitu 1 jam bagi setiap zon. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan kawasan di timur garisan meridian pangkal menerima cahaya matahari terletak dahulu berbanding dengan kawasan di sebelah barat. Ketiga, contohnya, perlawanan bola sepak semasa Sukan Olimpik Rio, Brazil pada tahun 2016 disiarkan secara langsung pada waktu yang berbeza di tempat perlainan. Ketiga, pembiasaan angin lazim. Putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan daya Coriolis. Daya Coriolis ini boleh menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia. Di hemisfera selatan pula, tiupan angin adalah terbias ke arah kiri. Di hemisfera utara, tarikan graviti menyebabkan pergerakan angin terbias ke arah daripada arah tiupannya. Keempat, kejadian pasang surut. Fenomena pasang surut berlaku sebanyak 2 kali dalam tempo 24 jam disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. Daya tarikan graviti bulan yang kuat akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. Kawasan B dan D akan mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya air pasang. Pada masa yang sama, kawasan E dan C akan mengalami air surut kerana air laut tertarik ke kawasan B dan D. Glosari. Daya Coriolis merupakan daya pesongan aliran udara yang terhasil kesan putaran bumi pada paksinya. Graviti pula merupakan daya tarikan yang menggerakkan jasad ke arah pusat bulan atau bumi. Info geografi, terdapat dua jenis pasang surut. Pertama, pasang perbani atau air pasang besar yang berlaku apabila bulan, bumi, dan matahari berada dalam kedudukan garis lurus. Kedua, pasang anak berlaku apabila bulan, matahari, dan bumi berada pada sudut tegak. 3.3 Peredaran bumi. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Satu peredaran yang lengkap mengambil masa selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Info geografi, perihelion merupakan jarak bumi
yang paling hampir dengan matahari dan berlaku kira-kira 2 minggu selepas solstis musim sejuk. Aphelion, yaitu jarak bumi yang paling jauh dari matahari pula berlaku kira-kira 2 minggu selepas solstis musim panas. Kesan-kesan peredaran bumi. Kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana. Musim bunga, musim panas, musim luruh, dan musim sejuk. Info geografi, kejadian 4 musim di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Musim bunga, bagi hemisfera utara, Mac hingga Mei, hemisfera selatan, September hingga November. Musim panas, hemisfera utara, Jun hingga Agustus, hemisfera selatan, Desember hingga Februari. Musim luruh, hemisfera utara, September hingga November, hemisfera selatan, Mac hingga Mei. Musim sejuk, hemisfera utara, Desember hingga Februari, hemisfera selatan, Jun hingga Agustus. Peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan faksi menyebabkan kedudukan matahari tengah hari berubah-ubah seiring dengan perubahan musim. Equinox musim bunga 21 Mac. Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa sifar darjah. Hemisfera utara mengalami musim bunga dan hemisfera selatan mengalami musim luruh. Hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempo siang dan malam yang sama panjang. B. Solstis musim panas 21 Jun. Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan. 23 1/2 darjah U. Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Kawasan di hemisfera utara mengalami waktu siang yang lebih panjang berbanding dengan waktu malam. Kawasan di hemisfera selatan pula mengalami waktu malamnya lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Kutub utara mengalami 24 jam siang, manakala kutub selatan mengalami 24 jam malam. Mei hingga Oktober. C. Equinox musim luruh 23 September. Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa, sifar darjah. Hemisfera utara mengalami musim luruh dan hemisfera selatan mengalami musim bunga. Hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempo siang dan malam yang sama panjang. D. Solstis musim sejuk 22 Desember. Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan jadi 23 1/2 darjah S. Hemisfera utara mengalami musim sejuk dan hemisfera selatan mengalami musim panas. Waktu siang di kawasan hemisfera selatan lebih panjang berbanding dengan waktu malam. Waktu malam di hemisfera utara lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Kutub selatan mengalami 24 jam siang manakala kutub utara mengalami 24 jam malam, November hingga April. Fenomena gerhana. Gerhana bulan. Fenomena ini berlaku apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garisan lurus. Pada ketika ini, bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Seterusnya, gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan menghalang cahaya matahari ke bumi yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. Pada ketika ini, kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi karena bulan adalah lebih kecil daripada bumi. Gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separuh terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Info geografi. Gerhana matahari lebih singkat masanya berbanding dengan gerhana bulan. Semasa berlaku gerhana penuh matahari, keadaan bumi menjadi hampir gelap. Pada masa ini, hanya terdapat sedikit jalur cahaya yang terang di sekeliling matahari yang dikenali sebagai korona. Sekian, terima kasih.